Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang melihat yang hari ni bersama family PKP dilanjutkan semalam. So saya hari ni akan buat video tutorial saya mengenai pembukaan pembukaan di binary kita akan mulakan. Kita sekarang ni hanya menggunakan alligator sebagai indikator kita banyak lagi yang boleh pakai, jadi biasanya saya akan pakai alligator. Kalau tuan nak boleh check, boleh tengok di indikator, lepas tu boleh pilih ADX ke ATR ke, mana yang sesuai lah kan. Sini banyak boleh pilih, tapi yang biasa saya pakai Bollinger, alligator. Lepas tu saya akan pakai DPO, D-marker. Biasa saya pakai lah. Divergent ni biasanya kalau aset-aset yang mempunyai sideway tau. Maksudnya divergence indicator ni kita boleh lihat bila penurunan tu terjadi, dia akan keluarkan satu signal merah atau hijau. So dekat situ kita boleh lihat, kita boleh buy atau sell. So dalam binary tak ada reason untuk kita berjudi ini bukan untuk berjudi maaf Kalau untuk orang berjudi boleh tengok ke tempat lain. So kita ada analisis untuk kita buat, dan kita tengok dan kita tentukan buy or sell. Jadi hari ni tak lama kot saya akan buat dalam bermula kita main sistem pale Sistem pale ni kita akan buat di market Euro USD. Lepas tu kita akan dibuat di NZX USD. Seperti mana semua orang tahu, semalam USD naik semua market semua turun GBP turun malam tadi sebab USD. Orang dah start tinggalkan pasaran euro Semua saham-saham dia orang jual, dia orang beli USD, dia orang simpan sebagai bond ataupun dalam orang kata jangka masa hadapan USD akan naik. Di sini saya nak selitkan satu benda Di sini saya nak selitkan sebagai bagi kita orang Islam ni, kita wajib mempercayai adanya kiamat. Jadi ini kita ni berada di penghujung akhir zaman. Akan berlakunya bila satu masa nanti duit-duit kertas kita ni akan bersepah di tepi jalan. Tak ada nilai. Sebab apa tak ada nilai? Inilah antara sebab-sebabnya, spekulasi mata wang ataupun kejatuhan mata wang. Bukannya orang cakap kehancuran sistem tu sendiri. Sebab sistem tu dicipta oleh manusia. Manusia yang menghancurkan sistem tu sendiri. Sebab apa? Sebab Allah dah turunkan. Mungkin akan berlakunya lebih teruk daripada COVID-19 lepas ni. Jadi kita kena berikhtiar lah. Maksud cakap berikhtiar tu bukan maksudnya kita berikhtiar melawan takdir, tapi kita berikhtiar untuk mencari source income baru. Sekarang ni kita kena faham bila berlakunya COVID ni semua tak ada kerja. So bergantung, ada yang bergantung pada jualan internet. Jadi internet ni satu platform yang bagus. Bukannya tak bagus. Yang tak bagus tu bagi orang yang yang mengatakan judi dan sebagainya kan, yang join judi. Saya ada tengok, saya ada buat penilaian bagaimana orang tu suka main judi. Kenapa orang tu jadi tarik judi? Sebab saya tengok video-video daripada luar negara contoh dia orang seawal 19 tahun dia orang dah berjudi secara online. Kita di Malaysia ni baru start, tapi dia orang ni baru.
19 tahun dah menjadi tegar. Bukannya tegar apa, dia orang sanggup letak deposit sebanyak 500. Dia orang main kad apa kalau main judi di macam di casino lah, casino online kan. Jadi dia main, saya tengok banyaklah yang orang cakap terjerumus. Sebab saya muda dulu, macam umur saya 20 21, ya saya pernah. Bukan saya nak cakap saya tak pernah. Kan? Sebab benda tu macam game. Tapi bila benda tu jadi ketagih, kena faham bila ketagih untuk bermain judi, dia lain tau. Jadi banyak kita akan hilang kawan, sahabat, kita hilang keluarga. Sampai yang paling teruk meminjam pada ahlong untuk bermain judi. Menyebabkan anak bini semua diugut oleh ahlong. Banyak. Pertubuhan yang banyak selesaikan masalah itulah saya tengok PPIM yang dulu banyak keluar kan. Sampai sekarang PPIM pun membanteras judi ahlong ni. Lagi-lagi satu, kita nak masuk area tak tahulah kita akan sampai ke tak dalam World Cup judi bola. Bukan saya nak cakap benda ni teruk, tapi benda ni sebagai orang cakap world global. Contohnya bila sesuatu benda ni, contoh macam lighter tak ada kan. Besok lighter dah tak ada, kita pakai batu nyala api. Contohnya kalau kita tak ada makanan besok kita akan makan rumput sebagai makanan. Contohnya begitulah sebagai orang cakap inisiatif. Bila waktu keadaan yang meruncing sebagai sekarang. Tapi bagi saya lihat sekarang ni memang orang cakap kerajaan memang baguslah bagi bantuan kepada peniaga-peniaga PKS lepas Covid ni macam mana. Jadi untuk membangun balik ekonomi, yang saya lihat semalam menteri luar negara, menteri kewangan, tapi saya tak ingat lama, dia mengatakan Covid adalah penyebab kejatuhan ekonomi yang berlaku bukan pada satu negara tapi semua negara. Jadi saya dalam video saya kali ini saya akan buat orang cakap perniagaan jual beli di dalam Euro USD. Sekarang ni kita tengok dalam time frame kita pakai 5 saat. So saya akan pindah kepada 1 minit. 15 saat 1 minit. Jadi kita start terus. Jadi di sini kita akan lihat Euro USD turun Memang turun daripada semalam. So benda ni telah dijangka. Banyak pelabur-pelabur investor daripada luar negara yang melabur di pasaran-pasaran euro menarik dia orang punya investment. So dia orang telah melabur di USD. Kenapa? Ini kalau dalam bahasa, kalau kita orang yang mengkaji, dia orang ni takut sebenarnya. Orang kaya-kaya ni sebenarnya kalau kita faham, dia orang takut. Takut apa? Takut sebab investment dia orang ni hancur, jatuh. Sebab euro memang tak tahan daripada hari tu semenjak berlakunya Covid di China. Memang dia dah, orang cakap dia nak cut interest rate pun, dia tak cut pun tetap akan jatuh. Sebab apa? Perang antara China dan US menyebabkan euro pun terkena bahana. Okey. Kita pun terkena bahana. Contohnya harga minyak jatuh. Arab Saudi berunding dengan saya tak ingat, tapi dia berunding untuk menentukan harga pasaran minyak. Alhamdulillah saya tengok ada kenaikan di situ apabila minyak ni antara satu yang telah dijanjikan oleh Allah apa? Itu yang ingin faham. Harga yang takkan berubah tu apa? Itu dia. Minyak tu adalah aset. Minyak, orang panggil emas hitam, itu minyak. Emas, perak. Itu kita tiga tu kena pegang. So
kita pegang tu. Jadi untuk kita tak tahu berapa lama kita untuk hidup. Jadi kalau kita tak hidup pun mungkin berguna untuk anak-anak bini kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Orang cakap mungkin mana yang ada ramai anak, mungkin ada ramai kawan-kawan, mungkin berguna pada dia orang. Itu sebab saya pun buat video ni, sebenarnya saya malah nak buat. Sebenarnya saya buat untuk YouTube saya je. Kalau saya suka saya nak buat. Saya satu jenis saya akan buat kalau saya rasa perlu. Kalau saya rasa tak perlu buat, ataupun saya rasa saya not in mood, orang kata nak buat, memang saya takkan buat. So itu yang terjadi sekarang ni. Kita tengok pasaran euro, sekarang kita boleh tengok time frame untuk 10 saat pun kita yalah, dalam Binary ni kita akan buat trading dalam 10 saat. So ini dia turun sini, dia naik pun tak banyak, dia naik pun tak banyak dia naik pun tak banyak. So akan naik dalam 2-3 candle, lepas tu dia akan turun. Jadi di sini kita akan buka perniagaan mungkin dalam 5 kali sistem Parley dalam masa 1 minit. Jadi sebab semalam boleh tengok malam keuntungan saya semalam sini 232 rugi. Boleh kira daripada atas 1 2 3 4 5 6 7 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 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32. Jadi perniagaan yang saya buat trading yang saya buat semalam 32 loss 32 daripada mana tapi saya tengok hijau paling banyak sini dah. Kita nak kira yang loss. Ni yang loss tapi hijau banyak lah hijau banyak kita kira yang loss saja. Jadi alhamdulillah daripada mungkin semalam 21 kita meningkat sampai 25 jadi bukan 25 dolar 25,000 K 25K 25K equal dengan ringgit Malaysia 100,000 So market sekarang kita akan buka. Yang saya lihat sekarang ni dia akan menuju ke kita kena tengok time frame dulu. Firstly saya akan buka time frame untuk 3 hours. Sini kita boleh tengok kita masih lagi dalam bila kita tengok time frame kita baru tahu nampak. Di sini saya di forex pun ada kawan-kawan saya dah bagi signal sebab saya bagi signal hari tu ada 2-3 orang beli di sini sell di sini. Dia akan jatuh. Hari yang dia kata jatuh tu tak salah saya 4 hari lepas ataupun 3 hari lepas. 4 hari lepas. Jadi memang berita tu memang bukan spekulasi, tapi memang saya rasa kenyataan.
apabila pelabur-pelabur menarik balik pelaburan dia orang di market Jadi di sini kita boleh lihat ada banyak pelabur-pelabur lain pun telah muncul daripada Brazil, daripada India, semua telah meletakkan pelaburan dia orang. Jadi saya akan bermula dengan 250 USD Sekarang ni market memang menunjukkan kenaikan. Jadi kita pakai candle untuk awal ni adalah 1 minit. Jadi apa yang berlaku di sini kita boleh lihat dia telah mencapai garis support. Jadi dia mantul naik ke atas. Jadi kita boleh open untuk 1 minit Jadi kita maaf, saya tak set untuk masa. Okey dah memang dah set untuk 1 minit Jadi yang kita lihat sekarang ni memang dia akan turun naik ke atas. Dia akan mencapai garis resisten di atas. Baru dia akan turun ke bawah balik. Tapi sekarang ni dia telah turun ke bawah. Jadi tak apa. Kita tunggu sampai habis perdagangan. So yang penting sekarang ni masing-masing perlu ada satu mentaliti perdagangan. Maksud apa saya cakap mentaliti perdagangan? Loss tu ada. Semua orang akan loss. Tapi saya dapat mesej hari tu, ada orang tu dia trade tak pernah loss. Dia trade tak pernah loss. Sebab saya jarang jumpa orang trade ni seumur hidup dia tak pernah loss. Saya trade saya pernah rasa duit dalam poket tinggal 10 sen. Ada orang pernah rasa tak? Dalam poket saya tinggal 10 sen. Jadi bukannya kita nak kata banggakan loss kita, tapi kita belajar daripada loss. Bukan orang cakap kita buat video ni kalau kita trade secara live. Trade secara live, kita dapat momen, kita buka perdagangan, open posisi, kita loss. Misal kata kita loss. Jadi apa yang kita buat? Kita siasatlah balik apa yang kita salah. Okey? Apa yang teknikal kita yang salah kita buat? Mesti ada kesalahan. Ataupun market memang tak menyebelahi kita. Ingat, bila teknikal kita tu tepat, tapi market still lagi against us. Maksudnya melawan kita. Apa yang kita patut buat? Aku tak boleh terima aku loss. Aku dah buat dah apa yang kau cakap, tapi aku loss juga. Itu market, bukan kita punya. Itu yang kena faham. Contohnya pasaran saham ni, contohnya rumah you lah, kan? Rumah ni beli atas nama you. Rosak. Dah rosak. Nak buat macam mana? Aku tak boleh terima lah rosak. Kena beritahu pada kontraktor. Kalau masih dari ada warranty. Jadi kita loss Jadi kita loss, kita akan tunggu dulu momen. Kita akan palih 500 So kita akan palih 500, kita akan open position 1 minit. Tapi tunggulah. Saya tengok dulu. Ya, sambung macam tadi Macam kita loss, misal kata perdagangan tu kita open, kita loss. Jadi apa patut kita buat? Itu sebab orang jaga, orang yang trading, yang menjaga money management. Money management ni kenapa penting? Amat-amat penting. Kenapa amat-amat penting? Bagi seorang trader baru. Sebab money management ni menentukan margin keuntungan anda. Contoh satu hari target you nak berapa? Nak $10. Jadi margin you 0.01 per lot. Okay? Dengan modal you $10. Memang berbaloi lah. Contohnya lah, you nak pergi berniaga.
You ada $10. Untung you nak dapat berapa? Barang you ada $10 ni. You nak jual, you nak untung berapa? Paling kuat pun you boleh untung $10 lah. Kita fikir di situ lah, kita ambil situ. Contohnya duit you ada berapa? Duit you ada $100. You boleh untung paling tinggi pun $100. Bila you untung 200 kali dua kali lipat, itu adalah satu risiko. Sebab apa saya kata risiko? Situ. Setiap broker dia ada pemantauan. Yang pengalaman saya lah, dia ada pemantauan. Dia tahu apakah orang ni main judi ke ataupun dia berdagang secara bijak. Itu satu. Setiap kita open position tu, broker yang tengok tu, ini apa? Itu sebabnya. Macam tadi saya ada buka satu trade dekat bukan perdagangan, trade maksudnya satu tajuk di dalam Facebook. Dia mengatakan kenapa broker US kenapa broker tempatan tak terima trader daripada US. Sebab apa? Sebab apa kenapa dia orang tak terima? Sebab dia orang tahu trader US ni buat income tak masuk akal. Tak masuk akal tu you faham lah. You tahulah kalau tak masuk akal. Sebab saya pun buat income tak masuk akal. Sampai akaun saya di blok. Banyak akaun saya di blok. Sebab saya punya income tak masuk akal. Contohnya lah, you ada $100, you nak buat berapa dolar satu hari? Paling banyak pun you boleh buat, kan? Kalau you tak nak $10, $20. Percayalah cakap saya, kalau you buat tak jaga you tak ada duit imbalan. Contohnya duit simpanan lah. Mungkin duit simpanan tu kalau aku nak pakai nak top up $10 boleh pergi lagi. Contoh you tak ada duit simpanan. Jadi masalah. Jadi macam saya punya sekarang ni modal 25 ribu USD. Jadi saya boleh open 250. 1% daripada jumlah modal saya. Jadi kita sebagai trader, bukannya kita untuk orang cakap satu hari tu berapa banyak you boleh buat, tapi berapa banyak konsisten ni orang cakap keuntungan yang you buat. Keuntungan yang you buat satu hari tu konsisten tak? Lepas tu akaun trader pula tak boleh ada satu akaun. Contohnya you trader, you pakai SM je. Tak boleh. Contohnya you ada akaun you untuk main-main, you untuk baca pasaran, satu akaun lagi untuk you main-main. Gatal-gatal ni. Orang cakap seorang trader ni macam saya sendiri pun, akaun main-main ni adalah $10, $5. Akaun yang betul-betul ni you tak boleh nak usik. Sebab akaun yang betul ni kalau you usik, hancur lah. Hancur. Sebab apa hancur? Sebab kita akan, bila orang ni dah gatal-gatal tangan, aku rasa ni buy lah, aku rasa ni sell lah. Ni tak betul lah. Kita tak boleh buat macam tu. Contohnya you masuk dalam rumah orang, pergi kat rumah orang, you masuk je, salam tak bagi, apa tak bagi, orang marah tak? Contohnya lah, you masuk dalam forex, industri forex. You masuk you depo, you buy. You tak dengar cakap orang cakap sell ke, beli ke, jual ke, ada keadaan semasa macam ni ke, COVID-19 ke, peduli apa, aku beli je. Beli pula tiba-tiba betul. Okey, betul. Lepas tu margin main hentam, full margin. So broker ni ada satu target, dia ada satu juga security. Itu sebabnya dia orang tengok yang berjudi ni ataupun orang yang buat income gila-gila, dia akan orang cakap bukanlah blok. Bagi ada yang sampai blok, ada, memang ada, tak nafikan. Ada yang tak boleh terima, ada broker yang tak boleh terima, tapi ada yang dia menyusahkan. Contohnya bila time withdrawal,
Withdrawal tu dia akan ambil masa yang lama, ada masa seminggu, ada masa 2 minggu, ada masa 3 minggu. Ada yang masa tak keluar langsung pun ada. Ha. Sebab saya dah rasa. Ha. Sebab bukan rasa lah, saya pernah nak keluarkan lebih kurang 70k USD daripada akaun luar dulu offshore ni, broker offshore boleh tahan, dia bayar ikut time kalau you baik dengan dia. Tapi once time you buat macam orang cakap, yelah mungkin dia call kita tak angkat, message tak balas kan. Contohnya dia akan buat webinar, you tak join, lepas tu income you gila-gila. So dia block you segi apa, you boleh buat you punya profit, tapi you tak boleh keluar profit you. Itu satu dia yang you kena. Ada orang daripada India yang broker lama saya ni, offshore, dia buat untung berapa? 1 bilion. 1 bilion. 1 bilion. Terkejut tak terkejut? Bilion tu bukan dalam rupi India, dolar. Last dia dapat keluar modal yang dia masukkan ke dalam akaun dia. Yang modal yang pertama lah yang digunakan untuk trade sampai bilion tu, dia boleh keluarkan yang tu saja. Akaun dia di-block sebabkan dia manipulasi dia anggap sebagai spekulasi mata wang. Di-charge lah. Jadi dia tak berhak mengeluarkan keuntungan dia. Di situ kita kena faham. Itu yang orang kata offshore ni bahaya. Walaupun offshore ni bahaya, tapi dia terikat juga dengan undang-undang. Walaupun dia rasa diri dia ni boleh buat apa saja, tapi dia terikat dengan undang-undang. Undang-undang tu siapa yang buat? Maksudnya undang-undang di mana tempat dia ambil lesen tu. Tapi orang tak faham kan. Bila rasanya dah buat untung kan. Itu yang cakap beza kita berjudi dengan beza kita trading. Saya selalu beritahu dekat, tak adalah saya beritahu kawan-kawan saya tak adalah bukan sifu. Saya bukan sifu, bukan master. Saya kawan-kawan, saya banyak cik kawan lah. Saya cakap, yang mana nak trading ni kan, mana ada yang baru-baru semalam, so saya kontrol kontrol dia punya account sebab dia dah lost lebih kurang $200. Dia kata member saya lah, member sekolah lama ni, maksudnya sekolah lama saya dulu masa saya belajar lah. Dia kata dia dah rugi banyak lah. $200 tu banyak bagi yang tak ada duit. Jangan kata $200 tu sikit. Okey, setiap duit yang kita laburkan, orang kita tak tahu apa masalah dia. Ingat, orang yang melabur $200 mungkin duit dia ada. Ada orang melabur $10, mungkin duit tu dia ada. Jadi jangan kita pandang rendah pada orang-orang, dia melabur baru $10. Yelah $10. Kau tengok main akaun aku lah, ada berapa? 5 juta. Tu ada saya cakap tu, ada saya bagi seorang tu. Saya tunjuk akaun saya $10 kan. Habis dia cakap, abang baru melabur 10 juta, baru melabur $10. Habis kau nak tengok akaun 5 juta USD aku. Saya cakap macam tu. Saya tunjuk lah saya punya. Saya tak cakap. Contohnya saya cakap saja. Saya tunjuk bukti dia. Akaun ni akaun dia ni. Buat margin berapa untung untuk sehari. Kita ada target, bukan cakap saja je. Maksudnya 5 juta USD you ada. Contohnya bukan you punya, contohnya you client you punya, you yang handle. Jadi margin tu you tentukan. Maksudnya contohnya klien you nak 5 million USD ni, dia nak margin untung berapa sehari. Kita boleh buat berapa? Kalau 10k daripada 5 juta ni paling senang. Itu saya cakap, modal yang besar, untung pun besar.
Tapi janganlah kita harapkan modal kita yang kecil, contohnya $100 untuk menjana lebih kurang 60k, 70k dalam masa sehari. Boleh, tapi dia ada risiko. Itulah risiko yang perlu kita ambil. Okay? Ada orang kata, tiba-tiba je satu batang candle naik atas. Itulah nama dia market maker. Pastikan anda letak SL dengan TP. Itu saya cakap, saya pun adalah akaun-akaun. Maksudnya kita ada akaun untuk kita bawa bermain, ada akaun kita nak buat gatal tangan, ada akaun kita nak buat serious trading, ada akaun kita nak cari duit. Kalau boleh carilah duit $10, $20. Lepas tu macam saya ada akaun saya sendiri untuk, saya ada akaun saya lah. Akaun satu ni untuk buat kebajikan. Akaun satu lagi ni untuk klien. Memang klien yang bagi. Ni satu lagi ni akaun untuk yang lain. Contohnya ada begitu. Tapi saya tak adalah orang kata hebat. Orang kata boleh lah untuk baca candle ni kan. Banyak master-master lain yang hebat. Ada yang cakap, kenapa abang ni ajar lain daripada yang lain? Ingat saya bagi pesan pada semua trader. Walaupun master-master, walaupun mana orang cakap tahap dia dewa sekalipun. Ingat, dalam trading forex, you tak boleh kekal dengan satu teknik. Ingat tu, teknik yang you belajar tahap dewa, you tak boleh kekal dalam satu teknik. You kena faham, kita punya market forex bukan berdasarkan apa yang you buat. Binary ni ditentukan oleh algoritma. Algoritma ni pula ditentukan oleh server yang orang cakap super server. Super server ni pula dia membaca perdagangan. Setiap perdagangan yang kita buat ni dia baca. Ini kalau yang ni dia orang tak pernah cerita dekat you ni. Saya dapat ni pun daripada luar negara. Perdagangan yang kita buat, setiap perdagangan ni mana-mana master dia tak boleh kekal dengan satu teknik. Boleh mungkin nasib dia boleh dia kekal, tapi bagi saya baca memang tak boleh kekal dengan satu teknik. Mesti banyak teknik kita ada. Contohnya bila teknik ni tak boleh jalan, kita pakai teknik ni. Begitu juga binary pun sama juga macam saya. Bila kita tak boleh pakai teknik, kita rasa teknik ni tak boleh masuk, jadi jangan kita pakai. Okay, jadi kita pakai teknik lain. Kenapa saya cakap pakai teknik lain? Bang, kenapa kena pakai teknik lain? Teknik abang kan dah bagus, 100% bagus. Sebab teknik ni bukan 100% ni bagus boleh datangkan profit untuk kita. Kalau 100% pakai boleh datang profit untuk kita, dah kaya dah. Semua orang dah kaya dah. Semua orang nak cari benda tu. Jadi yang saya harapkan agar janganlah kita ni menjual teknik-teknik, walaupun teknik SNR tahap dewa kan. Sebab teknik tu sementara. Ingat, teknik ni kalau nak bagi tahu pada trader-trader ni, teknik ni telah direkod. Bukannya tak direkod, dia rekod. Setiap keuntungan yang kita buat di broker, dia akan rekod di server sana. Server sana akan rekod perdagangan you. Jika you punya teknik ni hanya satu dalam dunia yang digunakan oleh you saja, maka you akan dapatlah profit. Tak banyak orang pakai, dia akan banyak profit. Tapi bila teknik you ni dah pakai, orang banyak pakai, you tengoklah teknik you macam mana. Itu orang cakap dia jual mula-mula cantik je pergi bang. Cantik lah dia pergi kan. Cantik lah teknik dia. Saya beli dia memang 1,000. Tak apa, tunggulah sebulan lagi. Ramai beli dekat dia Bila ramai beli kat teknik dekat dia, jadi orang yang beli ni, you tak tahu berapa banyak dia invest. You tak tahu berapa banyak dia invest. Mungkin dia invest 10k USD, mungkin 100k USD. Tak mustahil dia boleh invest 5 juta USD. Tak mustahil. Jadi bila banyaknya keuntungan telah dibuat melalui teknik tu telah direkodkan di server, pusat server. Saya tak boleh bagi tahu kat mana. Pusat server tu rekod algoritma yang berlaku dalam perdagangan you buat. Dia akan cek, dan bila rekod tu dia dah direkod, banyak yang telah beruntung. You tengok macam mana. Itu orang cakap, kita sebagai orang cakap trader
macam-macam lah. Trader SNR ke, trader binary ke, trader apa yang penting sekali teknik you ni, orang cakap jangan kita orang kata kita jual. Sebab apa teknik tu tak jual? Itu inilah sebab dia yang saya beritahu. Inilah sebab dia, bukan saya bagi tahu sengaja tak payah jual. Inilah sebab dia, sebab teknik tu sendiri. Sebab orang ni kadang-kadang masuk dalam forex, dia tahu nak cari untung, dia tak kaji. Masa saya masuk dulu-dulu, saya tak kaji dulu. Saya tak kaji macam ni. Saya start kaji tahun 2012. Saya ingat lagi. Time tu tengah meletup satu teknik apa nama teknik dewa ke apalah. Kan? Time tu kita pun bukannya banyak duit, tapi alhamdulillah Allah bagi kita rezeki. Bila bagi rezeki tu, saya cakap saya jenis optimistik tau. Bila sesuatu teknik tu ada, saya nak lebih lagi. Bukan nak lebih profit, saya nak teknik ini menjadi lebih up lagi. Contohnya kita faham, dia pakai garisan ni, dia pakai ni. Apa punca dia boleh buat profit? Bagaimana teknik ni boleh buat profit? Ada tak korang kaji? Macam mana? Time frame mana dia akan kita boleh baca teknik ni? Bentuk trend apa yang sesuai? Kebanyakan dia orang tak ada terkaji. Dia orang tahu teknik, lepas tu dia orang download dekat dalam, lepas tu dia orang download dekat dalam MT4, dia orang running, dia orang untung. Tapi bila ni jadi itulah yang saya cakap. Saya tak adalah nanti saya cakap lebih-lebih orang gila pula nanti cakap psikologi abang tu. Covid ni jadi psikologi kan. Benda-benda yang mengarut-ngarut dia kata pasal record lah, pasal tak percaya cari. Jangan percaya cakap saya. Jangan percaya cakap saya. Cari sendiri. Orang yang kita cari sendiri kan. Macam tu juga kita mengenal Allah. Kalau kita tak cari sendiri, tak mengenal Allah, kita tak kenal lah. Orang yang tak mengenal Allah ni, umpama dia ada Islam tapi dia tak kenal siapa Tuhan dia. Macam tu juga, macam satu benda yang you buat, you tak kaji, you tak cari, you takkan jumpa. Ingat satu, jangan salahkan orang lain. Bila teknik tuan tak jadi. Macam contohnya tuan trading kan, aku beli teknik ni harga 500 tu kan, tapi memang tak tahulah, tak boleh nak pergi. Contohnya dia kata tak boleh nak buat duit. Sebab apa? Sebab apa tu? Saya tanya tuan. Sebab apa tak boleh nak buat duit? Teknik tu dah banyak orang pakai tuan. Tuan-tuan puan kena pakai. Bukan tuan-tuan kena pakai ni otak yang Allah bagi ni dalam setiap manusia ni. Bukan saya nak merendahkan tuan, bukan. Memikirkan pro and cons. Di luar kotak kita fikir. Jangan kita fikir dalam kotak je. Contohnya kita fikir dalam kotak. Contohnya saya dalam rumah, saya fikir saya nak profit. Hari-hari profit. Boleh kalau hari-hari nak profit. Tapi kita mesti ada, orang kata, keseimbangan. Ada trade kita buat loss, ada trade kita buat profit. So, profit tu kena lebih pada loss lah. Lagi satu nasihat saya. Kalau boleh serius trading ni jangan kita buat dalam satu telefon. Mesti kita buat dalam lain telefon. Ingat masa saya cakap tadi, trading anda semua ni direkod, disebar. Ingat, nama tuan-tuan dah ada. Okey? Jangan orang kata tuan-tuan ingat macam mana abang ni cakap tak masuk akal abang ni cakap. Tak masuk akal, gali. Jangan tak gali, cari. Kenapa orang tu boleh buat duit berjuta-juta? Sebab apa dia buat teknik dia tu satu dalam sejuta tau. Kalau tuan nak tahu, dia tahu kunci dia. Setiap teknik ni ada kunci dia. Kalau kita faham kunci dia tu,
Kunci dia tu kalau kita dapat, masuk contoh rumah lah, kita ada rumah, ada mangga. Mangga dah ada kunci tu. Kalau kunci tu kita masuk, kita dapat kunci tu, terus saya tak adalah kunci, tak adalah saya kata saya ada kunci. Janganlah cakap abang ni ada kunci, saya cari abang lah. Tak ada, janganlah macam tu. Saya ni orang biasa, mana ada kunci-kunci semua. Jadi saya buat video ni untuk biasa-biasa je. Orang cakap apa waktu Covid kan. Mungkin sebagai hiburan, mana yang boleh ambil cakap-cakap saya sebagai hiburan, ambil sebagai hiburan. Kalau boleh cakap anggap saya sebagai orang kata dongeng, tak apa anggap sebagai dongeng. Tapi bagi yang siapa-siapa yang mengkaji, sila kaji apa yang saya cakap. Sebab hidup kita ni jangan kita just terima. Kata dia cakap kita terima. Tak boleh. Saya hidup saya daripada dulu sampai sekarang, orang cakap saya kaji. Bila ada seorang tu cakap malam saya tak boleh tidur. Contohnya saya ada orang tu bercakap, saya ni berfikir sampai malam tak boleh tidur. Sebab apa dia kata, macam mana benda ni terjadi? Benda tu saya kena fikir. Orang tak berfikir benda ni macam ni. Orang tak berfikir apa yang saya cakap. Maaf saya mokok ya. Jadi yang mana pun, apa-apa pun trading ni, yang satu lagi pasal COVID-19 ni, tolonglah, hormatilah apa orang cakap tentera, apa Kementerian Kesihatan, lepas tu polis. Berjaga kat tengah jalan tu bukan senang tau. Siap buat kemah lagi, tinggal anak bini lagi. Janganlah maki-maki dia. Saya tengok minggu lepas maki-maki polis kan. Sian lah dia. Bukan kesian, kita ni ada peri kemanusiaan sikit dalam hidup ni. Saya tahu tuan memang orang kaya, memang jutawan, duit ada banyak dalam bank. Tapi hormatilah orang lain. Jangan sebab kita punya stres punya pasal kita marah dia. Stres kat tengah jalan tu kita marah dia. Yalah, tak ada, saya tak cakap pada dia, saya ingatkan diri saya juga. Kadang-kadang saya pun stres juga. Tapi itulah, sampai stres tu, yalah kita ada counter tau, counter. Stres tu bila kita diam dia, dah tahu dia ni stres. Jadi jangan counter back. Contohnya yang di kes Kota Damansara tu, tak tahulah mana yang perempuan Cina tu, yang saya tengok, dia keluar daripada kereta dia menjerit arah polis. Dia pergi dekat polis, maki-maki polis. Tak boleh. Polis tak counter back. Dia hanya tangkap masuk dakwa semua. Tapi yang tengok sebagai pemerhati ni, rasa benda ni tak patut jadilah. Sebab orang dah mengorbankan masa, tenaga untuk menjaga keselamatan. Tapi kita marah dia. Janganlah macam tu. Stay at home lah. Stay safe. Stay at home. #. Jangan buat macam tu. Okay. Jadi saya cakap trading tadi, apa yang saya cakap tu sebagai permulaan lah. Mana-mana pun platform kita trading. Jadi first, banyakkan berfikir. Setiap benda yang kita nak buat ataupun perbuatan kita ni, kita fikir dulu. Yang saya nak bagi tahu tuan, benda yang betul benar ni, orang cakap susah sekarang ni untuk kita buktikan. Contohnya kalau saya ceritakanlah benda ni kan di luar kan, orang nak percaya ke? Orang nak percaya ke? Tak percaya. Jadi kepada orang yang percaya, yang mana nak mengkaji, silakan. Yang tak mengkaji, silakan. Yang nak buang jauh-jauh pun silakan, tak ada masalah. Yang nak ikut saya punya ni, sila like and subscribe. Like and subscribe. Bila saya tengok tuan like, subscribe saya punya channel, saya ada orang cakap ni lah, masuk adalah semangat nak buat video, second video, third video kan. Saya pun buka juga, saya tengok ada orang nak tengok lah, ada 6 view, 3 view, 4 view. Jadi semangat tu ada.
Saya bukan nak duit pun dalam tu. Saya tak buat monetize pun. Nak monetize ni susah. Jadi saya nak hantar ni buat video yang yang macam ada konten bermanfaat, berguna waktu-waktu Covid ni. Dengar waktu konten ni nasihat dia, apa posisi dia, mana tahu boleh pakai kan. Sebab seriously saya tak ada gunakan teknik orang lain. Sumpah demi Allah saya tak pakai teknik orang ni, saya tak pakai. Teknik dia ke apa, saya cuma tengok teknik dia ni and saya kaji teknik dia. Itu saya buat. Bukannya saya macam mana bukan saya ambil teknik dia saya pakai, lepas tu saya buat teknik saya, tak ada. Teknik orang-orang ni saya ambil, lepas tu saya kaji mana kat mana open position yang bagus, kat mana dia punya trade dia tu akan kita boleh buka dan kita close kat mana. Tapi kadang-kadang cerita pun, yelah saya tak tahulah, bagi saya yang kaji ni kadang-kadang dia kata kat situ memang bagus. Tapi bila buat pergerakan, bila saya masukkan dia punya teknik tu, berlaku satu benda yang jauh daripada apa yang dia kata. Contohnya dia kata bila bertemu ni garisan tu dia akan naik, maksudnya memang price akan naik kan. Tapi saya anggap benda tu positif. Mungkin market tak menjebelahi teknik atau analisis. Jadi perlu ada pembaharuan. Maksudnya perlu ada pembaharuan tu dari segi apa? Kena kaji lah. Mana kita nak letak kita punya garis SNR kat mana? Teknik SNR kita nak buat macam mana? Nak perbaharui macam mana? Ingat tu, 99 trader yang loss 1% je yang profit, iaitu orang-orang yang technical dia, analisis dia tak stick to one. Maksudnya tak stick to one tu maksudnya dia tak pakai satu je analisis. Contohnya kenapa patut tanya saya pula, kenapa abang pakai alligator ni sampai setiap trading abang? Saya pakai alligator ni sebab saya nak mengetahui pergerakan. Sebab binary ni dia berdasarkan pergerakan candle dengan volume. Itu kita kena baca kunci dia, volume. Lagi satu lagi, dia ada market dia. Azan kita berhenti sekejap.
Okay, dah habis dah. Saya pun nak solat. Jadi kita berjaya dalam masa azan tadi saya ada buka satu position. Kita untung 435. Jadi kita paling 935 last untuk saya semayang. Jadi kita ambil bulat je lah 935. Jadi kita lost Kita lost 935. Jadi kita paling 1870 Okay, kita profit ni. Nak tunggu masuk lagi. Profit 997. Jadi berapa Kita sini tadi rugi. Sini 997 tambah dengan 1008, 2887. 2887. Okey. Pergi ke NSD. Kalau bila rasa dah banyak ni kita rasa tak boleh pergi Saya rasa pun tak boleh pergi ni 2887. Kita kena jual dia. Jual terus. Market pun tengah hang ni telefon ni. So jual dulu. Kita paling 56 56 57 5760 5760.
Kenapa saya boleh naik sebab sini kita tengok candle ada signal sell, tapi candle yang sebelah lepas confirmation dia ada signal buy melebihi 80%. Jadi saya open position buy selama 1 minit. Jadi kita tengok ini last lah untuk saya palih 5,000 lebih. So market tak menjadi bagi kita kita rugi So kita rugi tak apa, kita buka open position Rudak-rudak Ya. Kecil-kecil. Okey. Kecil-kecilnya biok. Okay kita profit So sekarang ni kita itu pun dalam 2000 something. Itu penting kita dalam setiap trade kita kena pandai baca candle. Okay, biasanya kalau kita loss, tapi jangan kita melebihi apa yang kita ada. Ingat masing-masing. Jadi salam Asa dari saya. Boleh subscribe channel saya, boleh message saya, PM saya kalau ada masalah. Tapi untuk jadi cikgu ni janggal bagi saya. Saya suka lagi bersahabat, berkawan-kawan, bertukar idea. Okay, sebab untuk menjadi guru ni bukan senang. Banyak risiko yang perlu kita ambil. Okay, saya tak macam guru-guru lain tu, dia ada risiko, maksudnya dalam 100 dalam forex, stock market, komoditi ni tak ada orang kata boleh 100% boleh orang cakap untung lah. Tapi kita kena pandai menilai keadaan market macam mana, arah tuju market. Jadi last untuk hari ni profit 10,033. Okay, jadi saya nak tunaikan solat asar dulu. Bagi yang subscribe channel saya, terima kasih. Saya harap semoga tuan, puan, kawan-kawan, sahabat semua profit sempena COVID-19. Okay, ingat, stay safe, stay at home.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.